Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-marhum as-sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yabi'ul jannata wa Utsmanu yashtariyuha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ishtara Utsmanul jannata minan Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini bai'al haqqi haitsu hafara bi'ra rumatin wa haitsu jahaza jaisyal usrati. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas, seksyen 13 Shah Alam, menggunakan kitab Mafahimu Yajibu Antusahha, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Jadi kita di dalam rangka menerangkan salah faham yang ada di dalam fikiran sebahagian umat Islam, menyangkakan bahawa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menetapkan bagi baginda itu keistimewaan disangkakan itu sebagai sikap yang melampau, disangkakan itu bahkan sebagai perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimasukkan dalam kitab ini supaya mereka yang telah salah faham itu dapat perbetulkan semula salah faham mereka. Jadi antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang nak ambil faedah daripada kitab terjemahan, boleh ambil dalam apa tu? Rak rak troli ni ada mungkin dalam 10 nuskhah yang disediakan oleh pihak masjid. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Di muka surat 118 kalau yang ambil daripada terjemahan. Jadi diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual syurga dan Sayyidina Utsman membelinya. Ini termasuk khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh. Kotlah kita janji kat orang, kalau undi saya dalam pilihan raya nanti masuk syurga kamu, itu bukan hak kita untuk menjanjikan syurga. Itu adalah keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
beliau meriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman telah membeli syurga daripada Nabi SAW sebanyak 2 kali, iaitu kali yang pertama ketika mana Sayyidina Uthman menggali perigi yang dikenali di sini sebagai Bi'ru Mu'unah, di sini disebut Mu'unah, ataupun dalam nuskah bahasa Arab ni disebut Bi'ru Rumah. Jadi masyarakat perlu kepada bekalan air. Jadi pada zaman itu bekalan air diperolehi daripada perigi, daripada telaga. Jadi Sayyidina Uthman ni orang yang ada kemampuan keuangan, orang yang mempunyai harta wang yang banyak. Jadi beliau infak untuk kos menggali perigi ini, maka disitulah dijanjikan oleh Rasulullah SAW syurga Allah Subhanahu Wa Taala buat Sayyidina Uthman. Dan kali kedua ketika beliau infak, mengeluarkan belanja untuk menyediakan tentera yang dikenali sebagai Jaishul Usrah. Jadi perigi tadi ada sebut Rumiyah, ada sebut Bi'ru Ma'unah. Yang penting kan menjamin syurga ini khususiyah, ini keistimewaan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu aqilin yadri annal jannata lillahi subhanahu wa ta'ala la yamlikuha ahadun wa la yatasarrafu fiha ahadun mahma kanat qimatuhu wa darajatuhu. Dan setiap orang yang berakal tahu bahawa syurga itu adalah milik Allah. Jumpa tuan-tuan muka surat 118. Sekarang ni pergi kepada muka surat 119, atas sekali. Setiap orang yang berakal pasti mengerti bahawa syurga itu milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan tidak ada seorang pun yang lain yang memiliki syurga, dan tidak ada seseorang pun yang lain yang bertasarruf, yang boleh memberi ataupun menjual syurga, walaupun setinggi mana pun nilai dan juga darajatnya. La malakun wala nabiyyun wala rasulun. Asalnya tidak ada sesiapa yang boleh bertasarruf, apa dia terjemah ni, menjamin atau menjual atau memberi, mengatur. Dia terjemah sini mengatur. Tidak ada hak tersebut bagi malaikat, bagi nabi atau bagi rasul. Itu asalnya begitu. Syurga itu milik Allah semata-mata. Walakinallaha yamunnu ala rusulihi wa yu'tihim minal manhillati tumayyizuhum an ghairihim. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memiliki syurga, Allah boleh mengurniakan kepada para rasulnya dan memberikan daripada sesuatu keistimewaan yang membezakan para rasul berbanding dengan manusia lain. Jadi para rasul memang manusia, tapi mereka manusia yang istimewa. Jadi menyangkakan kalau kita itu menceritakan keistimewaan para rasul ini sebagai syirik, itu tidak betul. Wa dzalika likaramatihim indahu wa uluwu maqamihim ladaihi. Yang demikian itu adalah kerana kemuliaan mereka di sisi Allah dan tingginya darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatun sabu ilaihim tilkal ataya wa tudafu ilaihim tilkal tasarrufati ala jihati takrimi wat ta'zimi wal ihtirami wat taqdimi. Maka oleh kerana kemuliaan dan ketinggian darajat para rasul, maka dinisbahkan kepada mereka kurniaan-kurniaan tersebut. Asalnya syurga Allah yang beri, bukan nabi yang beri, bukan malaikat yang beri. Tetapi dinisbahkan, diberikan kepada mereka itu penisbahan kurniaan
dan disandarkan kepada mereka apa yang berlaku tadi, memberi syurga, menjamin syurga, itu disandarkan kepada para rasul daripada sudut memuliakan, daripada sudut mengagungkan, daripada sudut penghormatan, dan daripada sudut memberi satu keistimewaan. Bukan dari segi hakikat asal, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal muntalaqi jaa at-ta'biru fi khasaisin nabiy sallallahu alaihi wasallam min annahu yaqta'u ardal jannati aw yadmanul jannata aw yabi'ul jannata aw yubashshiru bil jannati ma'a annal jannata lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi terbit daripada sudut memuliakan dan menunjukkan kelebihan para rasul inilah, maka datangnya perkataan yang menceritakan khasais, benda-benda yang khusus untuk Nabi SAW sahaja, seperti bahawa baginda telah memotong sebahagian daripada tanah syurga. Maknanya dah ambil khusus untuk siapa tanah syurga ini, atau bahawa baginda menjamin syurga, atau bahawa baginda telah menjual syurga kepada sebahagian sahabat, atau baginda telah memberi perkhabaran gembira bahawa orang ni adalah ahli syurga. Padahal hakikatnya syurga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan antara dua perkara ini. La yashukki fi dzalika wa la yartabu illa jahilun laisa indahu adna ma'rifatin bi absati masailil ilmi. Jadi orang yang faham, dia tidak akan ragu-ragu tentang hakikat ini, bahawa syurga milik Allah, tapi Allah mengurniakan keistimewaan, kemuliaan kepada para rasul, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinisbahkan kepada baginda menjamin syurga, menjual syurga, memberi perkhabaran gembira tentang ahli syurga dan sebagainya. Jadi tidak ada yang meragui dan merasa was-was kecuali orang yang sangat jahil, yang tidak ada langsung makrifah tentang masalah-masalah ilmu yang mudah-mudah pun dia tak faham. Tapi kalau orang yang faham bahawa segalanya milik Allah dan Allah boleh mengurniakan atas jalan asbab kepada makhluk, maka dia tidak ada rasa hairan. Allahumma nawwir basairana waftah masami'a qulubina wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Lalu pengarang berdoa, ya Allah, cahayakanlah pandangan kami dan bukakanlah pendengaran hati kami. Kadang-kadang orang tu pekak, bukan telinga dia, hati dia. Cakap apa pun dia tak faham, dakwah macam mana pun dia tak terima, bawa hujah apa pun dia pejam mata, dia tolak saja. Dan doa beliau lagi, dan nampakkanlah kepada kami kebenaran itu benar, dan rezekikanlah kepada kami ikut kepada kebenaran. Sebab ada orang dia sombong, dia ada takabur. Kalaupun dia tahu itu kebenaran, tapi atas dasar ego, atas dasar menjaga populariti dan sebagainya, dia tidak ikut. Dia nampak tapi dia tidak ikut. Setengah orang langsung tak nampak, dia ingatkan yang batil itu benar, dia menyangkakan yang benar itu batil. Qala rahimahullah ta'ala, ma huwal maqsudu bilailatil maulidil mufaddalati. Apakah yang dimaksudkan bila orang menyebut tentang malam kelahiran Nabi SAW yang istimewa? Yang ini pun kadang-kadang orang petikaikan. Dalam beberapa bulan yang lalu, bila Facebook JAKIM menyiarkan poster yang menceritakan riwayat bagaimana api yang menjadi sembahan orang Majusi yang berada di Farsi terpadam api tersebut apabila lahirnya Nabi SAW. Jadi di urangan komen tu ada ramai yang datang menghentam JAKIM. Kata dia, apa ni JAKIM, tak cek dulu, ini hadis tak sahih, kenapa siarkan hadis yang tak sahih macam ini? Jadi orang ini dia tidak memahami
bahawa para ulama menerima hadis yang dhaif di dalam bab fadail, dalam bab menceritakan kelebihan. Kerana hadis yang dhaif dia bukan palsu, dia masih ada kemungkinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masalahnya mungkin perawinya agak pelupa, mungkin sanadnya terputus di mana. Tapi kemungkinan itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun itu riwayat yang sahih masih ada. Dalam kisah kelahiran Nabi SAW itu bukan hadis yang Nabi ucapkan. Itu kisah yang mungkin berlaku ketika kelahiran Nabi SAW, dan kalau berlaku itu menunjukkan kelebihan Nabi SAW. Bila baginda lahir, api yang menjadi sembahan syirik terpadam. Jadi ini terima riwayat yang dhaif, kerana ia hanya bersangkut dengan kelebihan, bukan bercerita tentang hukum hakam, halal haram, tidak. Zakara ba'dul ulama'i fil khasaisin nabawiyyati anna lailatul maulidin nabawi afdalu min lailatul qadar. Ada sebahagian ulama menyebutkan ketika mana menceritakan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, daripada Lailatul Qadar. Wa aqada muqaranatan fi hadzal mawdu'i bainal lailataini walladzi nuhibbu an nazkuruhu huna huwa anna al-maqsuda bi hadhihi al-lailati hiya al-lailati allati waqa'a fiha al-miladun nabawi haqiqatan wa hiya qad madat munzu mi'at sinin wa hiya kanat qabla an tu'rafa aw tazhara lailatul qadri bila syak. Jadi ada ulama yang membuat perbandingan dalam bab ini antara malam kelahiran Nabi SAW dan juga malam Lailatul Qadar. Dan yang saya ingin untuk menyebut di sini, bahawa maksud dengan malam ini adalah malam yang memang berlaku padanya kelahiran Nabi SAW secara hakikat. Dan ini telah berlalu semenjak daripada ratusan tahun ataupun lebih pada ribuan tahun, dan ia berlaku sebelum daripada diketahui tentang Lailatul Qadar. Sebab yang bagi tahu tentang kelebihan Lailatul Qadar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Jadi yang berlaku dahulu adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisal maqsudu bitilkal lailatil maulidi al mutakarrirati kullu am. Yang dimaksudkan tu malam memang malam yang Nabi SAW lahir, bukan ulang tahun hari kelahiran yang berlaku setiap tahun, bukan yang itu. Yang itu tentulah Lailatul Qadar lebih afdal. Tetapi yang ulama bincang ni yang memang hari malam yang memang Nabi SAW dilahirkan pada hari tersebut. Wallati hiya nazairu lailatul miladil haqiqi, yang mana dia adalah berbandingan dengan malam kelahiran yang sebenar. Wal haqqu annal bahsa an hadhil masalati laisa bikabiri faidatin. Yang sebenarnya membincangkan tentang masalah ini, mana yang lebih afdal, malam kelahiran Nabi SAW ataupun malam Lailatul Qadar, kata pengarang, itu tidak banyak faedahnya. Wala yatarattabu ala inkarihi awil iqrari bihi dararun aw khatarun. Jadi yang nak terima ini lebih afdal, yang nak terima yang satu lagi lebih afdal, itu tidak mendatangkan satu mudarat ataupun bahaya, sebab ceritanya tentang afdaliyah saja. Kedua-duanya malam yang mulia, malam yang ada kelebihan. Jadi tak kisahlah mana yang lebih afdal, itu tidak begitu penting. Wala yu'aridu dhalika syai'an min usulil aqidah, dan tidak ada masalah afdaliyah ini sesuatu yang sampai melanggar perkara-perkara pokok dalam akidah, tidak ada. Wa qad bahasal ulama'u an masailin haqiratin wa allafu fiha rasaila khassatin wa hiya la tusawi syai'an amama hadhihi al-mas'alah. Bahkan para ulama dengan keilmuan mereka membincangkan pelbagai masalah, ada yang lebih remeh daripada itu.
menulis risalah-risalah yang khusus. Padahal kalau nak bincangkan dengan kemuliaan Nabi SAW, tentulah lebih besar masalah kemuliaan Nabi SAW. Walhasil annana na'taqidu anna hadhihi al-mufadalata hiya baina lailatul maulidil haqiqi wa baina lailatul qadar. Dan kesimpulannya, kami berkeyakinan bahawa isu mana lebih afdal ini adalah antara malam maulid Nabi yang sebenar, bukan yang ulang tahun setiap tahun tu, bukan yang itu. Jadi antara malam kelahiran Nabi SAW yang sebenar dengan Lailatul Qadar, ulama bincang mana yang lebih afdal. Adapun Lailatul Qadar, fahiya mawjudatun wa mutakarriratun fi kulli amin, walidzalika fahiya afdalul layali liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. InsyaAllah bulan Ramadan nanti akan ada yang katanya, yang dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar kerana dia berulang setiap tahun. Yang ulama bincang tadi, hari kelahiran Nabi SAW sekali saja. Wal bahsu an hadhil mas'alati wa amsaluha jara baina a'immatil ilmi wa takallama fiha kibarus salafi. Jadi perbahasan tentang masalah ini, mana yang lebih afdal ini telah dilakukan oleh imam-imam dalam bidang ilmu, dan juga ulama-ulama besar di kalangan salaf juga ada menyebutkan. Fahadha Syekhul Imam Ibn Taymiyah yatakallamu ala mas'alatil muqaranati baina lailatul qadar wa lailatul isra wa yabhasu anha bidiqqatin wa itqanin ma'a annahu lam yusbit annahu lam yasbut annahu bahasa anha aw takallama 'alaiha ahadun qablahu min a'immati salafi wa ahli al-qurunil ula fadlan 'anis sahabati fadlan 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kotlah ada orang marah, ni apa cakap malam kelahiran Nabi ni lebih mulia pada Lailatul Qadar, ni tak ada cerita dalam Quran hadis misalnya. Lalu beliau sebutkan, ni tokoh yang kamu kagum ini, Syekh Ibn Taymiyah, beliau bahkan berbincang membandingkan antara malam Lailatul Qadar dengan malam Isra, mana yang lebih afdal, malam Isra Mi'raj ke atau malam Lailatul Qadar. Dan beliau membuat satu perbahasan yang begitu teliti dan begitu terperinci, sedangkan memang tidak sabit bahawa para ulama membincangkan isu ini sebelum daripada beliau. Ulama-ulama salaf tak ada bincang isu mana lebih afdal, Lailatul Qadar ke malam Isra, tidak ada ulama sebelum beliau membincangkan. Apatah lagi para sahabat juga tidak membincangkan, dan Nabi SAW juga tidak pernah menyebut tentang mana yang lebih afdal antara dua malam ini. Fatwa Ibn Taymiyah fil Mawdu', pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah dalam masalah ini. Qala al-Imam Syekh Ibn al-Qayyim su'ila Syekhul Islam rahimahullah an rajulin qala lailatul Isra'i afdalu min lailatul Qadar wa qala akharu bal lailatul Qadri afdalu fa ayyuhuma musib. Berkata murid pada Ibn Taymiyah, iaitu Syekh Ibn Qayyim, telah ditanyakan kepada Imam Ibn Taymiyah tentang satu orang lelaki yang mendakwa bahawa malam Isra lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kita dah biasa sebut malam Lailatul Qadar ya. Sebenarnya Lailatul tu malam lah. Kita sebut malam Al-Qadar tu tak selesa. Sebenarnya tak boleh sebut malam Lailatul Qadar jadi dua kali. Lailatul tu sudah malam, malam Qadar. Tapi dah terbiasa macam itu ya. Dan seorang lagi bangkang, tak, kata dia, Lailatul Qadar lebih afdal. Mana yang betul? Yang kata malam Isra lebih afdal atau Lailatul Qadar lebih afdal, mana yang betul? Orang tanya pada Al-Imam Ibn Taymiyah. Fa ajaba, lalu beliau menjawab, alhamdulillah amal qailu bi anna lailatul Isra'i afdalu min lailatul qadri wa in arada bihi an takuna lailatu allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazairha min kulli amin afdalu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul qadri bihaitsu yakunu qiyamuha wa du'a fiha afdalu minhu fi lailatul qadar fa hadha batilun lam yakulhu ahadun minal muslimin. Kata beliau, segala puji bagi Allah
Ada pun orang yang berkata bahawa Lailatul Isra' itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar kalau dia maksudkan bahawa malam yang diisra'kan Nabi SAW itu dan malam yang seumpamanya pada tahun-tahun yang lain. Mana yang bersamaan dengan malam Isra' pada tahun lain sudah tidak berlaku Isra' lagi. Tapi malam itu juga, Isra' Mi'raj itu. Jadi kalau dimaksudkan macam itu, yang itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar, sekira-kira kalau kita melakukan ibadah berdoa itu lebih afdal berbanding Lailatul Qadar, maka ini batil. Ini tak betul. Dan tidak ada di kalangan orang Islam yang berpandangan macam itu. Wa huwa ma'lumul fasadi bil ittiradi min dinil Islam. Dan ini sedia maklumlah satu pendapat yang tak betul, ya, yang rosak. Wa id arada lailata al-muayyanata allati usriya fiha bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasala lahu fiha ma lam yahsul lahu fi ghairiha min ghairi yusyarri takhsis sahabi qiyamin wala ibadatin fa hadha sahih. Ini pandangan Ibn Taimiyah. Kata beliau, kalau yang mengatakan malam Isra' itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar, maksud dia malam yang memang berlaku Isra', yang sekali saja tu, yang tidak berlaku pada malam-malam yang lain, dan tanpa dia mengkhususkan melakukan ibadah tertentu, melakukan qiyam tertentu pada malam tersebut, maka ini benar. Jadi pada ilmu Ibn Taimiyah, kalau memang malam Lailatul Isra' yang berlaku Isra' itu memang lebih afdal. Qala rahimahullah ta'ala la tutruni. Ini juga berlaku salah faham. Hadis betul, tapi kefahaman terhadap hadis yang salah. Ini yang kerap berlaku. Jadi kadang orang tak faham, dia kata macam mana ustaz boleh tolak hadis sahih? Kita tidak tolak hadis sahih. Kita tolak kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Jadi salah satu yang berlaku adalah hadis la tutruni. La tutruni kama utriya Isa bin Maryam, ataupun la tutruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Jadi Nabi SAW bersabda, jangan kamu mengangkat aku sebagaimana orang Nasara mengangkat Isa anak Maryam. Jadi ada orang memahami hadis ini melarang kita daripada memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh puji Nabi. Nanti sama macam orang Kristian. Mereka telah mengangkat Nabi Isa, Nabi larang. Jadi mereka menganggap kalau puji Nabi itu termasuk dalam perkara yang hulu, yang melampau, yang dikeji, yang bahkan membawa kepada syirik, dan bahawa setiap orang yang memuji Nabi SAW dan mengangkat darajat baginda berbanding dengan manusia lain dan memuji-muji baginda dan menyifatkan baginda dengan keistimewaan-keistimewaan, maka orang ini dianggap telah melakukan bid'ah dalam agama dan telah melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fahmun sayyi'un. Kefahaman macam ni adalah kefahaman yang buruk. Sebab dia gagal membezakan antara memuji dengan mengangkat seseorang pada kedudukan Tuhan. Itu dilarang. Itu yang dibuat oleh Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan setakat memuji Nabi Isa, mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Tapi mereka hanya kata Nabi Isa anak Tuhan. Yalah, anak Tuhan kamu ingat apa? Anak kucing ya kucing, anak lembu kan lembu. Anak Tuhan, Tuhan lah. Jadi dia dah mengangkat makhluk sebagai Tuhan. Jadi dia dilarang, jangan angkat Nabi pada kedudukan Tuhan. Bukanlah jangan puji Nabi, bukan jangan muliakan Nabi. Tak betul kalau faham macam itu. Wa yadullu ala qasri nazari sahibihi. Dan ini menunjukkan pendek pandangan orang yang berpandangan macam tu, akal dia pendek. Orang mungkin tinggi tapi akalnya pendek. Wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ay yutriya kama utriyat an-nasara kama atra'atin nasara ibnu Maryam id qalu ibnullah. Kerana Nabi SAW melarang bahawa baginda itu diangkat sebagaimana orang Nasara mengangkat anak Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam, iaitu mereka mendakwa ibnullah. Mereka mengatakan oleh kerana Nabi Isa alaihissalam istimewa, lahir tanpa bapa, bapanya Allah lah kalau macam itu. Ini batil, ini syirik.
Wa makna dzalika anna man atrahu sallallahu alaihi wasallam wa wasafahu bima wasafa bihi an-nasara nabiyyahum faqad sara mislahum. Makna sebenar daripada hadis ini adalah barang siapa yang mengangkat Nabi SAW dan menyifatkan baginda sebagaimana orang Nasara mensifatkan Nabi mereka, maka jadi seperti mereka, iaitu syirik. Jadi memuji Nabi bukan menuhankan Nabi. Amma man madahahu wa wasafahu bima la yukhrijuhu an haqiqatil basyariyah. Adapun barang siapa yang memuji baginda dan mensifatkan baginda dengan sifat yang tidak mengeluarkan baginda daripada sifat baginda sebagai manusia, muqtaqidan annahu abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, penuh keyakinan bahawa baginda masih lagi hamba Allah dan utusan Allah, bukannya Tuhan. Ta'idan an mu'taqadin nasara, jauh daripada pandangan seperti orang Nasara. Fa innahu la syakka min akmalin nasi tauhida. Maka sesungguhnya tidak ada ragu-ragu, orang ini tergolong daripada orang yang paling sempurna tauhid dia. Dia faham letak duduk sesuatu tu di mana. Kalau Nabi SAW mulia, tapi mulia sebagai makhluk, mulia sebagai hamba, mulia sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan, tidak. Lalu ini syair dia. Da'mad da'adhun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami wa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Kalau orang pandai syair, dia bacalah dengan lagu syair. Saya tak pandai, saya hanya baca sajalah. Tinggalkanlah apa yang didakwa oleh orang Nasara pada Nabi mereka, iaitu Nabi itu Tuhan. Tinggal, jangan ikut yang itu. Kemudian kamu letaklah apa yang kamu kehendaki daripada puji-pujian pada Nabi, dengan secara bijaksana. Tuhan tak boleh. Yang lain kalau nak puji sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, yang menjadi penyembuh, yang menjadi penolong, boleh. Kerana sesungguhnya kelebihan Rasul tidak ada baginya sebarang had, lalu ditakbirkan tentangnya orang yang bercakap dengan mulut dia. Kalau nak kira puji, masih kita itu belum memuji dengan sebenarnya. Maka kemuncak daripada ilmu pada Nabi bahawa baginda adalah manusia. Jangan lebih pada itu. Dan bahawa baginda itu sebaik-baik makhluk Allah semua sekali. Sebab itu ada satu syair yang memberi gambaran yang mudah tentang kedudukan Nabi SAW. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad SAW adalah bashar, manusia, la kal basyari, tapi tidak macam manusia lain. Macam mana pula manusia bukan macam manusia? Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baginda itu ibarat batu yakut berbanding dengan batu-batu yang lain. Ya, batu sama batu, tapi batu yakut, batu zamrud, batu kerikil kan tak sama nilai dia. Dia sama-sama batu, sama-sama manusia. Tapi adakah sama nilai seorang Nabi dengan nilai seorang manusia biasa? Tak sama. Kalau kita faham yang itu, tak ada masalah di dalam memuji dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah Allah Ta'ala memuji baginda, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah sendiri memuji sesungguhnya kamu benar-benar berada atas bentuk tingkah laku yang agung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fahadha bayanu kulli khairin wa sa'adatin fid daraini tahta hadhihi taqwa fala tansa nasibaka ayyuhar rajulu minha. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Al-Ikhlas section 13 Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid, tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 159 ya, untuk yang terjemahan ya, di bawah ya. Maka inilah keterangan yang jelas mengenai semua kebaikan dan juga kebahagiaan yang akan diperolehi oleh seseorang dalam dua buah negeri, iaitu negeri dunia dan juga negeri akhirat, di bawah naungan sifat takwa ini. Maka janganlah anda lupa untuk mengambil habuan anda daripada sifat takwa ini. Wahai lelaki, maknanya wahai orang yang kuat, wahai orang yang ada kesungguhan, wahai orang yang ada kebijaksanaan, jangan sampai tidak ada sifat takwa demi kebaikan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kerana dalam kali yang lalu kita telah lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyenaraikan 12 ya, kebaikan daripada takwa. Mungkin kita ulang secara laju, iaitu yang pertama di muka surat 157, pujian dan sanjungan firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, maka yang demikian itu termasuk daripada perkara yang sangat dicita-citakan. Yang kedua, mendapat pemeliharaan dan penjagaan daripada musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Dan sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka itu sedikit pun tidak akan memudaratkan kamu. Yang ketiga, mendapat sokongan dan pertolongan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta, yakni penjagaan, pemeliharaan Allah Ta'ala diberikan kepada orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan. Yang keempat, selamat daripada kesusahan
dan diberi rezeki yang halal. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah jadikan bagi dia tu jalan keluar. Sebab kita dalam hidup ini selalu berdepan dengan masalah, dengan kebuntuan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kita makhraj, iaitu exit, jalan keluar daripada kesusahan tadi. Dalam masa yang sama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, nescaya Allah akan beri rezeki kepada dia daripada sumber yang dia tidak sangka. Dia tak pernah membayangkan akan dapat rezeki daripada sumber tersebut, tetapi Allah berikan. Mungkin kita sendiri pernah mengalami sekali-sekala dapat sesuatu daripada punca yang kita tidak pernah bayangkan. Yang kelima, dapat memperbaikkan amal. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperelokkan amalan-amalan kamu. Yang keenam, mendapat keampunan dosa. Firman Allah Ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Yang ketujuh, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih sayang kepada orang yang bertakwa. Yang ke-8, mendapat penerimaan amal daripada Allah Ta'ala. Allah terima amalan hanya daripada orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang ke-9, mendapat kemuliaan dan penghormatan. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Yang ke-10, mendapat berita gembira ketika kematian. Firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka itu dahulu bertakwa kepada Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu perkhabaran gembira di dunia dan juga di akhirat. Yang ke-11, mendapat kelepasan dari neraka. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa daripada terjatuh ke dalam neraka. Dan mendapat kedudukan yang kekal dalam syurga, iaitu firman Allah Ta'ala, uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Maka inilah keterangan yang jelas. Semua kebaikan dan kebahagiaan yang akan diperolehi oleh seseorang di dalam dua negeri, iaitu dunia dan akhirat, di bawah naungan sifat takwa ini. Thumma alladhi yakhtassu bihi hadha sya'nu min amri al-ibadati thalathatu usul. Kemudian ketahuilah bahawa perkara pokok yang khusus dalam hal ini, yang berkaitan dengan tercapainya matlamat daripada urusan ibadah, ia ada tiga perkara yang asas. Ahaduha at-taufiqu wat-ta'yidu awalan, wa huwa lil muttaqina, kama qala Allah Ta'ala, innallaha ma'al muttaqin. Untuk kita mendapat kejayaan dalam urusan ibadah, kita perlu kepada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bantu kita buat sesuai dengan apa yang Allah redha, dan mendapat sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taufik dan ta'yid, ya. Taufik kita sudah bahasa Melayu kan, moga-moga mendapat taufik. Ta'yid maksudnya adalah sokongan, dan ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Jadi kalau kita nak dapat bantuan daripada Allah Ta'ala, mahu atau tidak, kita kena menjadikan diri kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Wasani islahul amali wa itmamut taqsiri wa huwa lil muttaqin kama qala Allah Ta'ala yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, dalam urusan ibadah kita perlu memperbaikkan amalan, dan mana-mana kekurangan itu kita perlu baiki. Maka memperbaiki amalan dan menyempurnakan kekurangan ini juga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bertakwa juga, sebagaimana firman Allah, yuslih lakum a'malakum. Barang siapa yang bertakwa, nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu amalan-amalan kamu. Wasalisu qabulul amali wa huwa lil muttaqin kama qala Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi yang pertama, kita perlu kepada taufik dan ta'yid daripada Allah. Yang kedua, sebagai manusia yang lemah, kita melakukan amalan-amalan tu ada cacat celanya, ada kekurangannya, maka kita perlu kepada pembaikan dan juga penyempurnaan. Yang ketiga, tentulah kemuncak daripada amal ibadah kita nakkan penerimaan, qabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kecewa kalau seseorang itu melakukan amal ketaatan tapi Allah tidak terima. Ini juga, penerimaan amal ini juga adalah untuk orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, innama ni adatul hasri, menunjukkan kepada eksklusiviti, yang itu saja. Sebab itu diterjemahkan hanya saja. Hanya saja Allah Ta'ala menerima amalan-amalan itu daripada orang yang bertakwa. Berarti lain daripada orang yang bertakwa Allah tidak terima. Itu fungsi innama. Dia eksklusifkan penerimaan itu hanya untuk orang yang bertakwa sahaja. Maka orang yang melakukan perkara-perkara yang zahirnya adalah amal ketaatan, tapi batinnya tidak ada takwa, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik solat dia, baik ibadah korban dia, baik puasa dia, semua itu tidak diterima kalau tidak ada takwa Allah. Wa madarul ibadati ala hadhihi al-umuri thalathati. Maka paksi ibadah, tempat perpusingan ibadah diterima atau tidak itu bergantung atas perkara yang tiga tadi. At-taufiqu awalan hatta ta'mala. Pertama, kena dapat taufik dulu, barulah kamu itu dapat beramal. Kalau tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita tahu benda ni wajib, kita tahu benda ni banyak fadilat, kita tak akan buat, sebab tidak ada taufik. Memang ada orang yang jahil, dia tak tahu pun kata itu satu benda yang wajib. Ada orang sudah tahu tapi tak dapat taufik, tak buat juga. Tsummal islahu litaksiri hatta yatimma. Yang kedua, tentulah perlu kepada pembaikan kepada kekurangan-kekurangan, sehinggalah ibadah itu menjadi elok sempurna. Summal qabulu idza tamma. Kemudian tentulah al-qabul, iaitu penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila amal ibadah itu telah sempurna. Wa hadhihi al-umurus thalathatu allati yatadarra'u fiha al-'abiduna ila Allah Ta'ala wa yas'aluna fa yaquluna Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Maka tiga perkara ini, taufik, islah dan juga qabul, inilah yang ahli ibadah merintih, merayu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka berdoa, Rabbana waffiqna, wahai Tuhan kami,
berilah taufik kepada kami li ta'atika, untuk melakukan ketaatan kepada kamu. Allah suruh kita taat, kita minta balik daripada Allah. Jadi bertuanya apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, kita minta semula daripada Allah, supaya Allah jadikan kita mampu melakukan. Jadi yang pertama, Rabbana waffiqna li ta'atika, wahai Tuhan kami, berilah taufik kepada kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Wa atmin taqsirana, yang kedua, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Wa taqabbal minna, dan yang ketiga, terimalah daripada kami. Wa qad wa'adallahu ta'ala zalika kullahu ala taqwa, dan Allah Ta'ala telah menjanjikan ketiga-tiga yang dimohon tadi, taufik, islah, pembaikan, qabul, penerimaan, ketiga-tiga itu Allah janjikan untuk orang yang ada takwa. Wa akrama bihal muttaqi sa'ala aw lam yas'al, dan Allah Ta'ala memuliakan dengan tiga perkara tadi orang yang bertakwa, sama ada dia memohon, berdoa atau tidak berdoa, Allah kurniakan. Sebab Allah telah gantungkan perkara ini dengan takwa. Bila dipenuhi syaratnya dapat, walaupun tak mohon. Fa'alaika bihadhihi taqwa in aradta ibadatallahi subhanah, maka wajiblah ke atas kamu melakukan takwa ini atau bersifat dengan sifat takwa sekiranya kamu mahu beribadah kepada Allah. Bal in aradta sa'adatad dunya wal uqba, bahkan sekiranya kamu ingin mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat, kamu kena bersifat dengan sifat takwa. Walaqad sadaqal qailu man ittaqallaha fadzaka alladhi siqa ilaihi almuttajirur rabihu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang itulah yang dibawa kepadanya perniagaan yang menguntungkan. Wa kataba ba'duhum hadzal bait la yatba'ul mar'a ila qabrihi ghairut tuqa wal amalus salihu, dan sebahagian daripada para ulama mereka ada menulis bait syair, tidaklah mengikut seseorang itu ke kuburannya melainkan sifat takwa dan amal yang soleh. Yang lain-lain harta tinggal, ya. Saudara mara mereka meninggalkan kita seorang di kubur, ya. Pangkat tinggal, ya. Kekuasaan tinggal, kemasyhuran tinggal. Yang ikut sekali takwa dan juga amal soleh. Wa qala ghairuhu, dan berkata seorang yang lain, man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqiyyu, ma yasna'ul abdu bi izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi, ma darradat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa madza laqi. Jadi sebahagian bersyair, barang siapa yang kenal Allah tetapi kenal Allah itu tidak mengkayakan dia, maka itu orang yang celaka. Tidak mengkayakan dia ni maknanya tak cukup lagi. Dia dah kenal Allah tapi masih buat maksiat. Dia sudah kenal Allah tapi masih mengharapkan kepada makhluk. Maka ini tanda-tanda orang yang celaka hidup dia. Apa yang nak dilakukan oleh seorang hamba dengan kemuliaan kekayaan, padahal kemuliaan, segala kemuliaan itu khas untuk orang yang bertakwa. Kita ni pulun nak kaya, kita ni pulun nak berkuasa. Sangkaan kita kalau kaya kita mulia, sangkaan kita kalau kita berkuasa kita akan jadi mulia. Padahal kemuliaan yang sebenar itu khusus untuk orang yang bertakwa. Jadi itu yang patut kita cari dulu. Itu pun yang dipesan oleh khatib setiap minggu, ayuhan nas ittaqullah, ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah. Tidak memberi mudarat orang yang melakukan ketaatan oleh apa musibah yang menimpa dia ketika dia melakukan ketaatan. Kenapa?
Kerana dengan takwa yang ada dalam ketaatan itu, musibah-musibah itu sebenarnya adalah kebaikan untuk dia, menjadi kafarah pada dosa dia, meningkatkan darajah kesabaran dan redha dia. Wa kataba ba'duhum ala ba'dil kubur, telah menulis sebahagian orang pada sebahagian daripada kubur-kubur itu, laisa zada siwat tuqa fahuzi minhu auda'i, tidak ada satu bekalan melainkan sifat takwa. Nak bawa ke dalam kubur tu tak ada dah, duit kah, makanan kah, pakaian kah, tak ada. Yang jadi bekal hanyalah sifat takwa. Khairuz zadi taqwa, ambillah daripada takwa itu atau tinggalkan. Tak adalah pilihan kedua. Boleh tak saya nak ambil bekal lain? Tak ada. Kalau kamu nak berbekal, satu je pilihan, iaitu takwa, atau langsung tak ada bekal. Qala rahimahullah ta'ala, thumma ta'ammal aslan wahida, wa huwa annahu hab annaka qad ta'ibta jami'a umrika fil ibadati wa jahadta wa kabatta hatta hasala laka ma tamannaita, alaysa sya'nu kulluhu fil qabul. Kemudian cuba kamu perhatikan satu kaedah yang besar, iaitu cuba kamu bayangkan, katakanlah bahawa kamu ni telah berpenat lelah sepanjang umur kamu hanya untuk melakukan ibadah, dan kamu bermujahadah, dan kamu bersungguh-sungguh sehingga terhasil bagi kamu apa yang kamu cita-citakan. Jadi kamu ni sepanjang umur kamu ni penuh dengan ibadah. Bayangkan macam itu. Tidakkah akhirnya apa yang kita nak adalah kabul? Dah penat beribadah sepanjang umur, takkan kita tak nak amalan kita itu Allah terima? Dan kamu telah tahu bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah Ta'ala akan menerima amal ibadah ketaatan daripada orang yang bertakwa sahaja. Faraja'al amru kulluhu ila taqwa, maka segala urusan sebenarnya kembali kepada takwa. Jadi tak heranlah kalau memang kita itu diperingatkan setiap minggu pada khutbah Jumaat. Walidzalika ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi syai'in minad dunya wala a'jabahu ahadun illa dhu tuqa. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tidak ada sesuatu yang menyebabkan Nabi SAW merasa ta'ajub daripada perkara-perkara dunia. Kita mudah ta'ajub lah dengan perkara dunia, ya. Bila kita lihat rumah yang cantik, besar, kita rasa kagum. Kita nampak kereta yang mewah, yang canggih, kita rasa teringin. Kita nampak orang yang kaya raya, kita rasa nak macam dia. Tapi Nabi SAW, perkara dunia tidak ada yang menyebabkan Nabi SAW merasa kagum, dan tidak menyebabkan Nabi SAW merasa kagum dan ta'ajub satu orang pun, kecuali orang yang bertakwa. Nabi SAW hanya merasa kagum kepada seorang yang bertakwa. Wa an Qutadata annahu qala maktubun fit Taurati ya ibna Adam ittaqillaha wa nam haitsu syi'ta. Berkata Qutadah bahawa beliau telah, daripada Qutadah bahawa beliau telah berkata, tertulis dalam kitab Taurat, wahai anak Adam, bertakwalah kepada Allah, dan selepas itu tidurlah sebagaimana yang kamu kehendaki. Jadi walaupun ini dalam kitab Taurat, kalau dia itu mengandungi perkara-perkara yang selari, ya, dengan syariat kita, masih boleh dijadikan panduan. Habis kalau dah bertakwa, tidur je lah
tak payahlah ibadah, bukan. Maksudnya seorang itu bila sudah ada takwa, maka kebahagiaan itu terjamin. Dia tidur pun ada ibadah dalam tidur dia. Bukanlah maksudnya tidur sampai tak solat, tidur sampai tinggal kewajipan. Mana takwa orang macam itu? Takwa itu kan taat pada perintah Allah. Takwa itu kan menjauhi larangan Allah. Oleh kerana sudah takwa, tidur tak solat, bukan. Ya. Maknanya orang ini melakukan kewajipan dia. Orang ini menjauhi larangan-larangan, tapi dalam keadaan tidur juga dia ada pahala di sisi Allah sebagai orang yang bertakwa. Wa balagani an Amir bin Abdi Qais annahu baka inda mautihi. Telah sampai perkhabaran kepada saya, iaitu kepada Imam Ghazali rahimahullah taala, bahawa Amir bin Abdi Qais dia itu menangis ketika dia hampir meninggal dunia. Wa kana yusalli kulla yaumin wa lailatin alfa rakaatin. Padahal dia ni satu orang yang ketika dia sihat, ketika dia hidup dahulu, ya, dia selalu sembahyang sehari semalam, sembahyang sunat lah, sampai 1000 rakaat. Ya. Itu pun dekat nak mati dia menangis. Thumma ya'ti ila firashihi fayaqulu. Kemudian dia datang ke tempat berbaringan dia tu, dekat-dekat nak meninggal tu, lalu dia berkata, ya ma'wa kulli syarrin wallahi ma radituki lillahi tarfata ain. Dia berkata, wahai tempat segala kejahatan, iaitu hawa nafsu, demi Allah, aku tidak pernah redha kepada kamu semata-mata kerana Allah, walaupun sekelip mata. Wa baka yauman, dan dia menangis pada satu hari. Faqila lahu ma yubkika. Lalu ada orang bertanya kepada dia, apa yang menyebabkan kamu menangis? Qala qauluhu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu dia menjawab, yang menyebabkan aku menangis adalah firman Allah, hanya sahaja Allah akan menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi dalam keadaan dia solat sehari semalam 1000 rakaat itu pun dia masih bimbang, kalau dia tidak ada takwa, lalu Allah tidak terima segala amal ibadah dia. Ini sifat orang-orang yang bertakwa sebenarnya. Dia ada rasa bimbang kalau dia tu orang yang tidak baik. Kita sembahyang fardu je pun kita rasa confident kita ahli syurga. Terbalik kan? Orang dulu sembahyang sunat pun 1000 rakaat tapi masih lagi bimbang kalau Allah tidak menerima amal ketaatan dia. Summa ta'ammal nuqtatan ukhra wa hiya aslul usul. Kemudian cuba kamu perhatikan satu poin yang lain, dan poin ini merupakan kaedah yang besar bagi segala kaedah-kaedah. Wa hiya ma zukira anna ba'da salihina qala li ba'di asyakhihi ausini biwasiyatin. Iaitu apa yang diceritakan bahawa sebahagian orang-orang yang soleh telah meminta kepada sebahagian daripada guru-gurunya, berilah kepada kami itu satu pesanan. Faqala usika biwasiyatillahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirina qaulahu ta'ala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi bila dia minta tok guru dia nasihat dia, lalu tok guru dia jawab, aku memberi wasiat pesanan kepada kamu dengan wasiat pesanan Allah sendiri. Allah yang bagi pesanan nasihat ini kepada generasi yang dahulu daripada kamu dan generasi yang kemudian. Pesanan sama, tak ada beza. Apa dia? Iaitu firman Allah Ta'ala, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Kami telah memberi pesanan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum daripada kamu. Makna ahlul kitab pun dapat pesanan yang sama. Wa iyyakum,
dan kepada kamu, apa dia? Anittaqullah, bahawa kamu semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nqulna min dhillatil ma'siyati ila izzatil ta'ati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.